Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Nazir Imam Besar Masjid Imam Besar Masjid Wilayah Puston yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di serambi ilmu online dengan pengajian kitab tasawuf, iaitu kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, ada sedikit pengumuman sebelum kita memulai pengajian kita. Alhamdulillah, baru sahaja terbit kitab Siyarus Salikin, edisi tahqiq yang pernah saya sebut berkali-kali oleh Yayasan Karyawan. Ini jilid 1 dia ini. Total ada 4 jilid. Total ada 4 jilid dan ini adalah tahqiq yang terbaik. Tahqiq yang terbaik yang saya tahu. Tahqiq itu maksudnya kajian teks yang terbaik. Bila kita nampak apa ni, yang mana disertai dengan beberapa takhrij, footnote dan penjelasan. Dan selain dari itu, kitab ini juga diambil daripada manuskrip. Kita panggil manuskrip. Sebab apa? Sebab tengok ni, manuskrip aslinya dicantumkan dekat belakang. Jadi reference itu lebih siqah, lebih kuat. Intinya seperti itu. Dan selain dari itu, dia ada indeks, lengkap ada indeks dan lain-lain. So bagi hadirin wal hadirat hafizakumullah yang mungkin ada rezeki lebih, tak salah untuk membeli, dan bukan pembaziran, membeli edisi ini daripada Yayasan Karyawan sebanyak 4 jilid. Dan kita anjurkanlah, kalau saya menganjurkan, kerana saya akan mula memakai naskah ini untuk pengajian kita. Untuk pengajian kita di serambi ilmu online ini, insya-Allah. Tapi hadirin wal hadirat hafizakumullah, bagi yang merasa ingin kekal memakai naskah ini, maka tak ada masalah. Ini naskah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Atau yang ingin memakai naskah lama, kitab Jawi, cetakan asal pun tidak ada masalah. Kalau saya terpaksa pakai dua-dualah, dalam arti perbandingan antara naskah ini dengan naskah yang datang daripada Yayasan Karyawan. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita akan memulai pengajian ini dengan pengajian kitab Siyarus Salikin. Maka dalam hal ini saya cetakan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini dari Khazanah Banjariah adalah berada pada muka surat 30, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini muka surat 30. Sedangkan edisi Yayasan Karyawan pula adalah muka surat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Al-faslu ats-tsani fi adabil muta'allimi wal muallimi. Fasal yang kedua pada menerangkan adab penuntut ilmu dan adab orang yang mengajar. Jadi di dalam Islam ni, yang pernah saya ulas banyak kali, termasuk di dalam forum perdana bulan lepas, iaitu ilmu adalah suatu perkara yang sangat mulia di dalam Islam. Apabila ia adalah perkara dan yang mulia, maka Islam mengajar adab-adab dan mengajar SOP dia. Kerana tidak boleh disembarangan, kerana ilmu ni tak boleh dibiarkan macam tu. Masa kita koboi je nak dapat ilmu ni, kita tak ada adab dengan ilmu, tak. Kita ada kena hormat ilmu, kerana ilmu ini adalah suatu perkara yang suci, suatu perkara yang sangat-sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman, orang yang berilmu ini derajat dia lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu.
Maka disebut di sini bermula fasal yang kedua ini pada menyatakan adab orang yang belajar dan adab orang yang mengajar akan ilmu itu. Fi adabil muta'allimi wal mu'allimi. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi adab belajar dan adab mengajar. Lalu disebut di sini, adapun adab orang yang belajar. Jadi qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Adapun adab orang yang belajar ilmu itu, maka ia itu terbahagi atas dua bahagi. Jadi adab orang yang belajar ilmu itu dia terbagi kepada dua. Pertama, adab yang tertentu pada dirinya. Jadi dia ada adab yang berkaitan tentang diri dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi adab bagaimana tentang diri dia. Yang kedua, adab serta gurunya yang mengajar akan dia itu. Jadi ada adab yang dia kena jaga, iaitu adab guru dia. Jadi adab macam mana dia bermuamalah, dia menghormati guru dia, dia perbuatan dia dengan guru dia. Ini adalah juga adab yang perlu diambil penting, diambil berat. Hadirin wal hadirat. Jadi adab serta gurunya yang mengajar akan dia itu. Jadi kita ingat di dalam ilmu Islam, kalau murid dah tak ada hormat pada guru, maka kita tunggulah rosaknya akhlak bangsa tersebut. Jadi kita jangan biarkan perkara ini berlaku. Jangan sekali-sekali kita biarkan perkara ini berlaku. Kita nak anak-anak kita didik mereka untuk menghormati dan memuliakan guru, kerana guru ini adalah iaitu yang akan membawa ilmu dan memandaikan anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Sebab itu, seperti yang saya katakan, yang saya terpaksa mengarang buku ini misalnya, tujuan dia adalah untuk mengajarkan kembali adab-adab kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, tapi macam nak kata, waktu pesta buku yang lepas, galeri ilmu dah habis, buku ni dah out of stock. Ceritanya dah habis, so dia orang akan cetak kembali, tapi sayanglah setelah habis sudah pesta buku. Cuma menunjukkan betapa pentingnya kita mengerti dan mengetahui adab-adab menuntut ilmu. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Muallif berkata, adapun adab yang tertentu kepada dirinya itu 7 perkara. Jadi adab yang tertentu bagi diri dia ini ada 7 perkara, tuan-tuan dan puan-puan. Bermula adab yang pertama itu. Jadi adab yang pertama adalah menyucikan hati daripada segala sifat kejahatan. Pertama sekali dia kena mensucikan hati dia daripada segala sifat kejahatan, daripada segala perkara yang tak baik. Ini perlu dia suci. Dia perlu disucikan. Okey. Dan segala perangai yang kecelaan, semua benda yang tak baik, yang cela perlu disucikan, seperti riak dan ujub, takabur dan hasad dan lainnya. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang wajib untuk kita bersihkan. Jadi seorang murid tu dia kena start mula untuk mengajar membersihkan hati dari penyakit-penyakit ini dan lainnya, daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati. Itu bersihkan dari semua sifat kecelaan yang ada di dalam hati. Dan membaikkan hati dengan bersifat akan sifat yang kepujian. Dan baikkan hati pula, iaitu melatih dan membetulkan hati dia dengan sifat yang kepujian. Sifat-sifat yang murni, yang baik, mahmudah. Lalu disebut seperti ikhlas dan benar dan zuhud dan wara' dan tawaduk dan lainnya daripada segala sifat yang kepujian. Yang lagi akan datang bicaranya sekaliannya itu insya-Allah, yang mana penjelasan dia Syekh Abdul Samad Al-Falibani akan menjelaskan kepada kita nanti. Itu yang dimaksudkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu disebutkan yang sekaliannya itu insya-Allah taala di dalam kitab ini, kerana ilmu itu iaitu setengah daripada ibadah yang batin. Kerana apa? Ilmu ini adalah setengah daripada ibadah batin. Jadi ilmu itu sendiri ibadah, tapi ibadah batin. Ini yang saya jelaskan hari itu. Banyak kali menjelaskan. Okey. Dan ibadah itu tiada sah. Ingat, ibadah itu tiada sah ia melainkan dengan suci hati daripada najis seperti sembahyang. Jadi ibadah tak sahlah kalau tidak ada ilmu.
Kan ibarat dia solat tak sah kalau masih menanggung najis. Contoh dia. Jadi ini sama seperti kalam Imam Ghazali. Wal ilmu bila amalin la yakun. Ilmu tanpa ada amal maka tak sah. Sebab itu kita perlu pada ilmu. Kita kena ada ilmu, kita kena tahu hukum hakam. Ini kerana al-amalu bila ilmin la yakun. Lalu disebutkan di sini. Maka ia itu tiada sah melainkan dengan suci daripada maaf tadi. Okey, maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya dan pada badan dan pada kain. Dan demikian lagi ilmu itu iaitu ibadah yang batin. Begitu juga dengan ilmu, dia adalah ibadah yang batin. Maka ia itu tiada sah melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin, yakni yang di dalam hati. Dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu najis, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun, itu surah At-Taubah ayat ke-28, yang bermaksud artinya hanya sesungguhnya orang yang musyrik itu najis di dalam hatinya, dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun. Walaupun ada dekat badan dia dan kainnya itu suci sekalipun. Okey. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, menyatakan Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Jadi Imam Ghazali menjelaskan, menyatakan apa? Allah Ta'ala di dalam ayat ini bahawasanya najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan. Jadi macam ni Imam Ghazali syarahkan ayat ini. Maksud dia macam tu. Imam Ghazali syarahkan ayat ini bahawasanya najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan. Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat kejahatan itu, maka iaitu tiada menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama, dan tiada terang hatinya itu dengan nur ilmu itu. Jadi itu yang saya kata. Ini yang dijelaskan dan berkali-kali saya kata. Bayangkan kalau seorang pelajar itu penuh dengan maksiat, sama ada zahir maupun batin. Jadi batin ni ada banyak sifat-sifat mazmumah. Lalu di zahir tu dia memang kerjanya buat maksiat misalnya. So macam mana ilmu tu nak masuk? Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syair dia. Syakautu ila waki'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Maksud dia apa? Aku tanya kepada Waqi' tentang hafazan aku lemah. Imam Syafi'i kata ni, hafazan aku lemah. Fa akhbarani wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia mengajarkan kepada aku untuk tinggal maksiat. Maksiat ni zahir ataupun batin. Wa qala inna ilma nurun. Dia kata bahawa sesungguhnya ilmu itu cahaya. Kan? Cahaya Imam Ghazali sebut tadi. Wa nurullah la yuhda lil asi. Ingat, cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Saya rasa ini sangat jelas. The message is very clear, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, menyatakan Allah Ta'ala dalam ayat ini bahawasanya najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan. Jadi tak tertentu pada kain dan zahir badan saja. Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat kejahatan itu, maka iaitu tiada menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama, dan tiada terang hatinya itu dengan nur ilmu itu. Jadi apa? Ilmu jadi maka tiada menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama. Jadi ilmu agama yang beri manfaat ni justru tak dia nak masuk. Kalau masuk pun ilmu yang bersifat duniawi atau ilmu agama yang bertujuan duniawi, bukan menjadikan manfaat. Ini. Dan tiada terang hatinya itu dengan nur ilmu itu. Justru tak terang hatinya itu dengan nur ilmu tersebut. Ini. Hadirin hadirat wal hafizakumullah.
Lalu disebutkan, dan kerana inilah berkata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bi kathratir riwayah, innamal ilmu nurun yukthafu fil qalbi. Iaitu bermaksud apa? Tiada dapat ilmu itu dengan membanyakkan riwayat dan membanyakkan mengaji kitab. Jadi ilmu tu bukan dia banyak riwayat hadis ke riwayat apa. Bila sebut ni, ni qala hadza, bukan. Bukan juga banyak mutalaah kitab. Macam ni banyak kitab tapi tak bermanfaat kalau tidak lekat di dalam hati tuan-tuan. Ini yang dikatakan. Tak ada guna. Membanyakkan baca kitab juga tak ada guna. Hanya sahaja dapat ilmu itu dengan nur yang diturunkan Allah SWT di dalam hati. Jadi ilmu itu yang dapatkan apabila nur itu, cahaya ilmu itu diletakkan di dalam hati, dimasukkan dalam hati, yughzafu fil qalbi. Ini. Lalu disebutkan di sini. Dan adab yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa mengosongkan hati daripada masyghul kepada dunia. Jadi penuntut ilmu dia kena fokus. Dia tak boleh sibuk dengan urusan duniawi. Sebab tu kami di pondok dulu memang ada undang-undang. Siapa-siapa santri atau mahasiswa yang kerja di luar ke yang tak boleh. Kena fokus mengaji 100%. Sebab ilmu ini dia tak boleh disertai dengan sibuk dengan urusan dunia. Masyghul kepada dunia. Dan menjauh daripada masyghul dengan anak isu. Jadi bahawa mengosongkan hati, adab yang kedua, bahawa mengosongkan hati daripada masyghul kepada dunia dan menjauh daripada masyghul dengan anak dan isteri. Sebab itu kalau dah kahwin susah. Dah kahwin tu susah sikitlah untuk menuntut ilmu. Di pondok lah contoh dia, misalan dia. Tapi kalau peringkat universiti tak ada masalah. Ini. Dan daripada jual dan beli, juga masyghul daripada jual beli, dan daripada segala yang membimbangkan akan hati. Jadi juga iaitu kena jauh daripada segala yang membimbangkan akan hati, supaya selesai hatinya bagi menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya dia boleh fokus 100% untuk menuntut ilmu. 100% untuk menuntut ilmu, kerana firman Allah Ta'ala, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih, tiada menjadikan Allah Ta'ala bagi laki-laki itu daripada dua hati di dalam rongganya. Ini. Jadi dia kena fokus. Jadi sebaiknya yang menuntut ilmu, yang betul-betul nak untuk ilmu, dia bebaskan dari diri dia daripada perkara-perkara tersebut, dia fokus dengan ilmu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini tiada masuk ilmu itu di dalam hati seseorang selama bimbang ia akan sesuatu yang lain daripadanya. Jadi macam mana ilmu tu nak masuk apabila dia masih bimbang dengan bisnes dia, dia bimbang dengan kerja dia, dia bimbang dengan tugas-tugas dia. Dia ada banyak tugas, dia kena jaga. Ini menyebabkan dia susahlah untuk dapat ilmu tersebut. Adab yang ketiga. Hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan diri dan membinasakan akan dia. Jadi dia kena rendah diri, tawaduk, dan membinasakan akan dia. Jadi kena rasa susah. Dia kena ada juhud. Dia kena ada effort. Okey. Dan jangan membesarkan diri. Dia tak boleh sombong, rasa hebat. Tak boleh. Diri atas suatu ilmu yang didatangkan oleh gurunya itu. Dia tak boleh takabur sedikit ilmu yang dia dapat. Jangan takabur. Jangan takabur. Yakni jangan mengata ia di dalam hatinya. Jangan dia sampai kata, ilmu ini kecil atau kitab ini kecil kerana aku telah banyak pengajianku. Alah, kitab ni kecil lah, aku dah banyak ngaji dah. Jangan. Mengapa guru ini menyuruh akan daku mengaji kitab yang kecil ini? Jadi kadang-kadang dah kelas ni pun masih buka kitab ni buat apa? Dah buka yang ni lah, kesalahan dia. Tak boleh. Kita kena tawaduk, ada sifat rendah diri, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kitab kecil, guru kita suruh ngaji kitab kecil sekalipun, kita buka kitab kecil tersebut. Dan hanya seyogianya
murid itu menerima barang yang diajarkan oleh gurunya itu dan yang disuruh oleh gurunya itu. Okey. Dan jangan menyangkali akan gurunya dan jangan memerintah akan gurunya itu pada suatu ilmu yang hendak dibacanya atau kitab yang hendak dibacanya. Jadi jangan memerintah akan gurunya pada suatu ilmu yang hendak dibacanya atau kitab yang hendak dibacanya. Dan hanya sesungguhnya serahkan kehendaknya itu kepada guru itu, dan apa yang disuruhnya akan membaca itu, maka menerimalah ia akan dia. Jadi apa yang disuruh, itulah yang kita terima. Jangan kita pertikai, tuan-tuan. Kita mengaji. Dan seyuknya bagi murid itu bahawa mengekali atas berkhidmat akan gurunya supaya dapat ia berkat daripada gurunya itu. Dan dia kena tetap kekal berkhidmat kepada gurunya supaya dia dapat berkat daripada guru dia. Ini barakah guru tu penting. Redha guru tu penting. Kerana apa? Dia seperti ibu bapa kita, walaupun bukan secara fizikal, secara DNA, tapi dia adalah guru kita secara rohani, kerana dia membimbing kita untuk memiliki akhlak yang mulia, mengetahui bagaimana kita mengurus waktu kita, bagaimana kita mengisi ilmu kehidupan kita sehari-hari ini, dia tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizahumullah. Kerana adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas berkhidmat akan gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit pada tiap-tiap berjalan gurunya itu. Jadi mana guru jalan, Sayyidina Abdullah bin Abbas tolong khidmat. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas itu menghamparkan akan kenderaan gurunya itu supaya berkenderaan gurunya itu. Kenderaan gurunya itu. Serta memimpin ia akan kenderaannya itu. Maka berkata Sayyidina Zaid bin Thabit itu, jadi Zaid bin Thabit pun berkata, lepaskan olehmu hai anak mamak. Maksud dia mamak di sini adalah bapa saudara. Lepaskan olehmu hai anak mamak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anak saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksud dia. Ini tulisan lama. Tulisan lama, iaitu Jawi lama. Maka jawab Sayyidina Abdullah, demikianlah disuruh akan kami bahawa kami perbuat dengan orang besar kami dan guru kami dan ulama kami. Maka lalu mencium Sayyidina Zaid itu akan tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas serta ia berkata, demikianlah disuruh akan kami bahawa kami berbuat dengan ahli bait Nabi kami sallallahu alaihi wasallam dan kerabat penghulu kami sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya menghormati guru, tapi juga menghormati iaitu ahlul bait baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah adab yang dituntut, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita miliki dan kita hiaskan diri kita dengan adab yang mulia tadi. Okey. Lalu disebut di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min akhlaqil mu'mini at-ta'alluqu at-tamalluqu illa fi talabil ilmi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi daripada hadis Mu'adz bin Abu Umamah, daripada hadis Umar bin Abu Umamah. Apa maksud dia? Iaitu tiada daripada sifat orang mukmin itu hinakan diri dengan sebab menuntut akan suatu hajat kepada manusia, melainkan pada menuntut ilmu. Tiada daripada sifat orang mukmin itu yang mana ia itu hinakan diri dengan sebab menuntut akan suatu hajat kepada manusia, melainkan pada menuntut ilmu. Okey, dan yang keempat, adab yang keempat, tuan-tuan, bahawa memeliharakan
ia daripada mendengarkan ilmu yang kebanyakan ilmu bersalah-salahan di dalamnya. Kerana yang demikian itu membawa kepada dusta dan hairan. Dan yang demikian itu tiada menghasilkan akan faedah ilmu. Lagipun yang demikian itu membawa kepada was-was. Hanya tiada dapat satu yang dipegang. Tetapi seyugnyanya bagi orang yang muqtadik pada jalan akhirat itu menuntut ilmu yang menyelesaikan hati kepada ibadah dan jangan mengqasad menuntut ilmu itu kerana berkehendak mengetahui perkataan yang bersalah-salahan ulama jua. Jadi jangan dengar ilmu yang tak bermanfaat, ilmu yang tak benar, ilmu yang dusta. Okey, ini peringatan selanjutnya. Dan jangan tujuan dia menuntut ilmu saja dia nak tahu khilafiyah sahaja. Pergaduhan. Kita belajar khilafiyah tujuan dia untuk cari solusi. Ada orang belajar khilafiyah sebab nak tunjuk hebat dan nak bergaduh. Ini tak betul lah. Tak betul cara itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi lalu disebut di sini. Dan adab yang kelima. Adab yang kelima bahawa jangan meninggalkan daripada menuntut segala fan. Jangan kita hanya satu fan sahaja, tak. Sebab itu ulama Islam dulu dia faqih dalam semua fan ilmu. Jadi syarat nak jadi faqih ni dia kena semua. Ilmu akidahnya, fiqahnya, tasawufnya, falaknya, apanya. Hari ini ada orang, dia ni alim tapi dia tak tahu kecuali ilmu yang ni. Yang lain semua dia tak tahu. Tak boleh lah macam tu. Dia kena gabungkan ilmu ini. Segala fan bermaksud mata pelajaran. Ilmu yang dipuji oleh syarak atau syarak itu. Jika berkehendak ia mahir kepada ilmu, tetapi kemudian daripada selesai ia daripada menuntut ilmu fardu ain yang memberi manfaat. Dan kemudian daripada mengamalkan dia seperti yang telah engkau ketahui ilmu yang memberi manfaat dahulu itu. Dan lagi jika ada lapang waktunya yang lebih daripada mengerjakan auratnya, kerana yang demikian itu daripada fardu kifayah jua, dan maklum fardu ain itu terdahulu daripada fardu kifayah. Ingat. Jadi baca wirid, aurat itu semua itu okey. Itu adalah perkara lain. Lalu dan adab yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan. Adab yang keenam, hendaklah ia bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu dia kena sungguh-sungguh. Kena mencurahkan segala kemampuan dia. Okey. Yang memberi manfaat di dalam akhirat seperti yang telah terdahulu kenyataannya itu. Jadi dia kena bersungguh-sungguh, juhud yang tinggi untuk menuntut ilmu. Supaya dia mendapatkan ilmu bermanfaat tadi. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu, iaitu ilmu yang tersebut dalam kitab ini. Jadi ilmu manfaatnya apa? Iaitu ilmu yang telah disebut di dalam kitab ini. Iaitu kitab Siyarus Salikin ini. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Okey. Dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali syarahkan ilmu apa saja ilmu bermanfaat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan boleh beli. Dekat mukadimah tu disebut panjang. Bukan mukadimah, kitab ilmu. Kitab pertama, Kitabul Ilmi. Dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Dia juga ada karang kitab nama dia Arba'in fi Usuluddin. Dengan Jawahirul Quran tu jadi satu, dipisah juga boleh. Nak jadi satu pun boleh. Dan ilmu yang tersebut dalam kitab Lubab, iaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yang hamba terjemahkan akan dia dalam kitab ini. Juga kitab Lubabil Ihya. Satu kitab tu, kitab satu. Okey, dan lagi ilmu yang memberi manfaat itu, iaitu ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini yang kita dah khatam lah, kitab Bidayatul Hidayah yang versi bahasa, iaitu versi Syekh Abdul Samad Fani Bani. Dan ilmu yang tersebut dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin dia juga. Dan lainnya daripada segala kitab ilmu tasawuf. Dan barang siapa masyghul di dalam menuntut fan ilmu tasawuf, siapa yang sibuk dengan menuntut ilmu fan ilmu tasawuf, nescaya memadalah baginya daripada ilmu yang lainnya. Jadi dia tak payah kepada ilmu yang lain, maksudnya boleh cukuplah, maksud dia lepas fardu ain itu semua fardu lah, wajib lah.
Dan tiada berkehendak kepada ilmu yang lain daripadanya. Dia dah cukup dia dah nikmat dengan ilmu tasawuf tersebut. Kerana telah berhimpun di dalam ilmu usuluddin iaitu i'tiqad akidah dan ilmu fiqh iaitu fiqh iaitu ibadah dan muamalah dan ilmu suluk dan tariqah yang membawa kepada ilmu mukasyafah. Inilah yang membawa kepada ilmu mukasyafah dan kepada ilmu hakikah iaitu mengetahui secara hakikat. Dan dari kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Apa dia kata? Wal muamalatu. Disebut di sini. Wal muamalatu tuaddi ila al-mukasyafati. Wal mukasyafatu ma'rifatullah ta'ala wa dzalika nurun yaqdhifuhu Allah fil qalbi bil ibadati wal mujahadah wa dzalika alladhi yusilu ila rutbatil imani Abi Bakri As-Siddiq radhiyallahu anhu alladhi law wuzina bi imani ahli al-ard la rajaha wa dzalika lisirrin qarra fi sadrihi la litartibil barahini wal hujaji. Ini kata-kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin kalau tak salah, iaitu menerangkan tentang ilmu muamalah. Menerangkan tentang ilmu muamalah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini maksud terjemahan dia. Maksud terjemahan dia iaitu apa? Artinya bermula ilmu muamalah yakni ilmu. Dan amal itu membawa kepada ilmu mukasyafah. Dan mukasyafah itu iaitu dibukakan Allah Ta'ala hanya seorang dengan ma'rifatullah. Hanya Allah sahaja. Allah sahaja ma'rifatullah Ta'ala wa dzalika nurun. Iaitu hanya tahu Allah sahaja. Okey. Yakni mengenal akan Allah Ta'ala. Dan demikian itu iaitu nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala di dalam hati dengan sebab berbuat ibadah dan mujahadah. Yakni memerangi hawa nafsu dan melawani syaitan. Dan demikian itu yang menyampaikan kepada martabat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang iaitu jikalau ditimbang imannya itu dengan iman segala isi bumi, nescaya berat imannya ini. Iman dia lebih tinggi daripada yang lain. Dan demikian itu kerana rahsia yang tetap di dalam dada Sayyidina Abu Bakar itu, yakni ma'rifatullah Ta'ala yang tetap dalam hatinya itu tiada dengan sebab mendirikan burhan dan berapa dalil. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka diteruskan, dan dari kerana inilah kata Syekh Sayyid Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, yang Syekh Abdul Samad Falimbani menukil daripada Kutubul Auliya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Inna lananzuru ila Allah Ta'ala bi basaril imani wal iqani fa aghnana 'anid dalili wal burhan. Maksudnya apa? Bahawa sesungguhnya kami melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman dan yakin, maka mengkayakan yang demikian itu akan kami daripada dalil dan burhan. Bila kita dah mengenal Allah, melihat Allah dengan yakinan, dah tak payah dalil dan burhan. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali lagi rahimahullah ta'ala, wa'lam anna ashrafal ulumi wa ghayataha ma'rifatullahi ta'ala wa huwa bahrun la yudrakul muntaha ghaurihi wa aqsa darajatil bashari fihi al-anbiya'u summal awliya'u summal ladhina yalunahum. Yang bermaksud, dan ketahui olehmu bahawasanya yang terlebih mulia daripada segala ilmu dan kehinggaan derajat segala ilmu itu iaitu ma'rifatullah ta'ala, yakni mengenal akan Allah Ta'ala dengan penglihatan nur iman yang di dalam hati, dan iaitu seperti laut yang tiada dapat diduga kehinggaan dalamnya, iaitulah sehingga derajat manusia di dalamnya itu martabat segala anbiya, kemudian nikmat, kemudian maka mereka yang mengiringi mereka itu. Masya Allah, derajat dia seperti ini, dan inilah gambaran contoh daripada yang dipanggil sebagai
ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mukasyafat. Baik, hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita boleh berhenti di sini. InsyaAllah yang mana pada minggu hadapan kita akan meneruskan pengajian ini, iaitu sedang masuk dengan adab yang ketujuh. Minggu depan kita masuk kepada adab yang ketujuh, insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil kesempatan. Bagi yang tak memiliki kitab, yang ada duit lebih boleh beli. Ni agak mahal lah, tapi cetakan ini tapi ditahqiq, memang lebih mantap lah. 4 jilid, okey, kalau boleh. Kalau tak boleh maka memadai memakai cetakan-cetakan yang lain. InsyaAllah segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.